Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi Fit darwain, amin ya rabbal alamin. Yang dikasihi Ustaz Hasbullah serta ahli jurukuasa Masjid Surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya sama-samalah kita merofokkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam yang mulia ini dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan teruskan majlis ilmu kita dalam tajuk perawatan Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Sebelum ni kita dah sentuh berkenaan dengan misteri ataupun menyingkap misteri alam jin. Kita dapat mengenali berkenaan dengan jin, siapa itu jin, bangsa-bangsa jin, bagaimana tipu daya jin, ada jin Islam, jin kafir, dan bagaimana kita nak mengatasi masalah yang berkaitan dengan jin. Kemudian kita juga menyentuh berkenaan dengan simptom-simptom ataupun tanda-tanda bagi mereka yang mengalami masalah gangguan yang disebut sebagai gangguan makhluk halus. Disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan tanda-tanda ataupun simptom-simptom. Jika seseorang itu bermimpi berjumpa dengan sekian, ada maksud sekian. Ada bermimpi jumpa dengan sekian, bermaksud sekian. Seperti yang kita sebut pada sebelum ini. Kemudian kita juga menyentuh di antara perbezaan di antara perawatan Islam dengan perawatan yang bukan Islam. Dan bagaimana kita nak mengenali seseorang itu dia beramal dengan kaedah rawatan Islam ataupun sebaliknya. Dan pada malam ni kita nak teruskan majlis ilmu kita dengan tajuk yang lebih khusus, iaitu sihir. Banyaklah tajuk insya-Allah yang kita akan sentuh satu persatu. Jadi pada malam ni kita akan mula dengan sihir. Dan sihir ini di antara penyakit yang popular pada hari ini di kalangan masyarakat kita. Dan kita tuan-tuan tak nak letakkan rawatan jin ini, gangguan jin ini yang disebutkan sebagai gangguan makhluk halus ini sebagai keutamaan, sehingga kita meninggalkan rawatan secara moden. Sebagai contoh, secara hospital. Sebagai contoh, mungkin dengan cara tradisional yang disebut urutan, mungkin dengan cara sunnah, bekam, akupunktur dan kaedah perawatan tradisional yang lain. Sehingga kan ada kaedah yang disebut sebagai diagnos penyakit melalui tapak tangan. Bermaksud kita nak mengenali sakit seseorang itu dengan kita lihat di tapak tangan. Yang bukan bermaksud istilah yang disebut menengok, iaitu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada manusia itu, di tapak tangannya itu dapat mengenali penyakit. Itu kita perlu kepada kursus, perlu kepada seminar, perlu kepada kelas khusus untuk mendalami. Sebab hari ini ada orang yang bila sakit dia terus fokus jin. Hari ini bila sakit, sebagai contoh sakit perut,
mungkin dia kena sihir, mungkin dia kena santau. Hari ni kalau sakit kepala yang berpanjangan, makan Panadol pun tak lega dan sebagainya, mungkin diminda orang tersebut, mungkin dia dah kena buatan orang. Di badan dia mengalami masalah-masalah, seperti contoh kulit dia lebam, hitam. Apa di tanggapan dia? Itu mungkin saka. Sedangkan dia mungkin mengalami masalah kencing manis yang kuat, yang dah lama. Sehingga kan kalau dia tersentuh, kalau bahasa orang utara sebut, kalau dia tersentuh benda yang agak keras, terus lebam, dan lebam tersebut meninggalkan bekas yang lama. Dan kita tidak menolak bahawasanya memang ada unsur-unsur gangguan makhluk halus. Tetapi kita buat kursus, buat kelas, kita adakan kuliah-kuliah yang seumpama ini untuk kita memahamkan kepada masyarakat kita bahawasanya rawatan Islam itu luas. Dia bukan hanya sekadar jin. Walaupun ada pendapat, ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW menyebutkan jin itu boleh memberi bekas kepada manusia dengan izin Allah. Sebagai contoh, satu orang itu sakit lutut disebabkan jin. Mungkinlah jin berada kat situ sebagai contoh. Tiba-tiba dia dah buat rawatan cara Islam, dah baca ruqyah menggunakan bahan-bahan yang tertentu yang dah diruqyahkan dan sebagainya. Jin tu dah keluar, tetapi kesan pada fizikal tersebut, pesakit tersebut mengalami masalah sakit lutut yang perlu diubati dengan ubat-ubat secara alami, fizikal, herba, pemakanan sunnah seperti minyak zaitun, minyak batu sauda dan sebagainya. Jadi kita tak boleh tolak, tuan-tuan. Kita kena gabungkan rawatan moden dan rawatan secara Islam. Dan rawatan secara Islam itu bukan sekadar jin. Ingat tokoh perawatan Islam Ibn Sina, ingat saintis Islam yang begitu hebat. Mereka tidak menolak dan mereka menguasai ilmu sains dan ilmu anatomi untuk mengetahui keadaan diri pesakit tersebut. Sebagai contoh, macam tapak tangan tadi, Allah Ta'ala sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak lihat kah? Kamu tak tengok kah? Maknanya rupanya di tapak tangan kita ini ada tanda-tanda yang Allah ciptakan kita dapat mengenali penyakit diri kita sendiri. Dan pada mata kita juga kita dapat mengenali penyakit kita sendiri, yang disebut sebagai diagnos penyakit melalui mata, disebut sebagai iridologi. Kita perlu kuasai, tuan-tuan. Sebab tu saya rasa begitu besar program ataupun kuliah maghrib yang seumpama ini. Dan kalau boleh, tuan-tuan, kita perluaskan di setiap surau masjid untuk kita sebarkan, hebohkan kepada masyarakat bahawasanya rawatan Islam itu luas. Sebab ada kes yang dikatakan kononnya terkena sihir, saka dan sebagainya, santau dan sebagainya, buat rawatan tak sembuh-sembuh, baca ruqyah tidak ada tindak balas. Rupanya dapat kesan dia mempunyai masalah barah yang dah stage 4, baru dapat kesan. Rupanya yang duk sakit kepala tu, tuan-tuan, rupanya dia ada ketumbuhan, cuma tak dapat dikesan. Dapat kesan dah di peringkat yang agak kronik, baru dapat kesan. Dan saya ada pengalaman, satu orang kawan kepada kawan saya meninggal dunia di hospital Al-Usta, dan dikatakan tak payahlah, keluarga dia tak payahlah kita pergi hospital, anak dia ni disihir, anak ni disantau kononnya.
Jumpa ustaz, jumpa tuan guru, jumpa bomoh, jumpa dukun. Allah nak uji dia, tak sembuh tuan-tuan. Akhirnya dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dia orang tak puas hati buat postmortem. Rupanya dia ada masalah paru-paru yang tak dapat dikesan, sehingga menyebabkan dia meninggal dunia dengan izin Allah. Barulah keluarga dia rasa macam menyesal. Tapi jangan tolak, ada juga memang kes yang hospital tak dapat kesan, tetapi memang pesakit tersebut mengalami masalah gangguan. Sebagai contoh, saya ada satu orang kawan saya, cerita yang lebih kurang sama, cuma sebaliknya. Kawan dia kena santau yang kita katakan begitu lama, mungkin cuma keluarganya tidak mempercayai tentang alam jin. Disyorkan, jumpalah ustaz sekian, jumpalah tuan guru sekian, jumpalah tabib sekian. Dia tidak mempercayai. Akhirnya dengan izin Allah, dia meninggal di atas katil hospital. Lepas dia meninggal tu, Allah nak tunjuk jin tu ada. Benda tu memang wujud. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang disebutkan kita beriman dengan benda yang ghaib ini, antaranya alam jin, alam yang tak nampak di mata kasar manusia. Bila dia meninggal tuan-tuan, keluar kaca-kaca di kulit-kulit dia. Doktor tengok, nurse tengok, keluarga dia tengok tuan-tuan. Lepas dia meninggal, benda tu keluar. Allah nak tunjuk, Allah nak zahirkan benda ni wujud. Tapi jangan pegang satu, dua-dua kita kena nampak. Lepas tu kami kalau dekat pusat rawatan kami, kalau ada pesakit yang datang, kita akan tanya, tuan dah cek dekat hospital? Tuan dah jumpa doktor? Tuan dah pergi pada kurang farmasi lah, dah makan ubat? Tuan dah pergi klinik dan sebagainya? Kalau dekat pergi hospital tu tahap mana? Dah jumpa pakar dan sebagainya? Kita akan tanya. Baru kita akan buat rawatan cara Islam, cara ruqyah dan sebagainya. Okay, pada malam ni tuan-tuan, kita nak kongsi berkenaan dengan perawatan Islam yang berkaitan dengan ni. Ada banyak jenis, dan malam ni dalam masa yang ada ini saya akan sentuh dalam beberapa jenis sihir insya-Allah. Dan kita menggunakan kitab Tib Al-Idrisi Al-Ansari, suatu kaedah pengubatan dan rawatan menurut Islam, dalam modul rawatan penyakit sihir. Pembahagian sihir tuan-tuan. Menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang pengamal pengubatan Islam yang masyhur di Mesir dan Timur Tengah, mengatakan di dalam kitabnya As-Sarim Al-Batar, menyatakan bahawa sihir itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Di antaranya tuan-tuan, yang pertama sihir perceraian yang disebut sebagai sihir at-tafriq, sihir pecah belah suami isteri. Ini cukup banyak berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Tak tahulah, kami duk jumpa pesakit tiap-tiap hari tuan-tuan. Hari ini pun banyak yang berhubung dengan kami. Jadi saya mengatakan malam ni kita ada program di surau ini. Jadi kalau tuan tidak keberatan, kita minta hadir di sinilah. Lepas isyak kita ada sesi rawatan insya-Allah. Jadi mungkin ada yang hadir dan mungkin ada yang segan dalam keadaan ramai terbuka. Ada orang akan buat temu janji yang seterusnya. Dan pusat pengubatan kami hanya beroperasi seminggu sekali sahaja, iaitu pada hari Selasa malam. Malam ni kuliah pula kena malam ni. Tetapi oleh kerana kita nak selamatkan masyarakat kita daripada tersilap langkah, daripada tersilap pilih mana yang sepatutnya dipilih, dijumpa untuk nak buat rawatan, maka kita ada ramai ahli-ahli kita akan bagi nombor-nombor telefon sahabat-sahabat kita, ikhwan-ikhwan kita. Kalau yang berhubung itu dekat Pulau Pinang, tuan ada kat mana, tuan berada di mana, rumah tuan kat mana, dekat Bayan Lepas, kita boleh bagi nombor ke sahabat-sahabat kita yang berdekatan dengan Bayan Lepas. Yang berhubung dengan kita, tuan ada kat mana, kami ada kat Kepala Batas Alustol, kita akan bagi nombor telefon, nombor yang boleh dihubungi yang berdekatan dengan rumah pesakit tersebut. Tuan dari mana? Baling kita ada ikhwan, ada sahabat kita di sana. Bahkan seluruh Malaysia kita ada. Supaya apa tuan-tuan? Supaya memudahkan
pesakit-pesakit untuk buat rawatan, dan rawatan tersebut insya-Allah 100% rawatan cara Islam. Menjadi tanggungjawab kami sebagai perawat, menjadi tanggungjawab tuan-tuan sebagai orang awam yang mengetahui ada dan wujudnya pusat-pusat rawatan Islam yang disebut sebagai mu'alij, yang disebut sebagai tabib dan sebagainya, untuk kita wawar dan hebohkan. Saya baru ni ada satu orang sahabat saya, ada satu grup WhatsApp, adalah dia orang tanya, minta pendapat kat mana ada yang bertanya itu orang KL, pesakit itu orang Sungai Petani. Pada ketika tersebut saya berada di Negeri Sembilan. Jadi bila tengok dalam grup, jadi ada yang respon, tapi yang jauh-jauh. Jadi saya senaraikan beberapa orang sahabat-sahabat kita dalam tu, saya senaraikan 5 nama-nama perawat dalam tu yang berada di sekitar Sungai Petani. Dan saya pesan di bawah tu, kalau 5 ni tak berjawab, call tak angkat, SMS tak berbalas, WhatsApp pun tak berbalas dan sebagainya, mungkin ada urusan dan sebagainya. Kalau jawab pun mungkin tak dapat buat rawatan disebabkan masalah urusan tertentu, saya kata call saya balik, saya akan bagi lagi tengok perawat-perawat yang lain. Dia panggil networking, supaya kita selamatkan akidah masyarakat kita pada hari ini daripada terjebak dengan benda-benda yang khurafat dan syirik, seperti yang tersebut pada yang sebelum ini, perkara-perkara yang boleh mendatangkan syirik dan khurafat dalam perawatan. Jadi kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang disebutkan tadi, banyak jenis sihir ni. Jadi antaranya sihir perceraian yang disebut sebagai as-sihr at-tafriq. Sihir perceraian ini ialah perbuatan sihir yang bertujuan untuk menceraikan di antara suami isteri, atau untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan di antara dua sahabat atau kampung dan sebagainya. Di antara tujuan sihir tersebut ialah memutuskan hubungan silaturahim di antara seseorang anak dengan ibu bapanya, atau kedua-duanya, atau saudaranya, atau sahabatnya, atau perniagaannya, atau suami dan isteri, atau disebut jin tafriq. Ini antara banyak berlaku. Dalam kami terlibat dengan perawatan Islam ini, tuan-tuan, kalau kita boleh letak ranking, 3 yang kita sebut top 3 saka, sihir, santau, cukup top dalam masyarakat kita pada hari ini. Buat rawatan sihir, buat rawatan saka, buat rawatan santau. Banyak tuan pada hari ini. Macam mana boleh tahu tu sihir, tu saka? Itu perlu kepada kaedah, perlu kepada pengalaman. Kita dalam kuliah macam ni, kita nak sebarkan maklumat, info kepada masyarakat. Untuk mengetahui kaedah teknik perawatan, itu perlu kepada kursus, perlu kepada praktikal. Sebab tu kami di bawah persatuan kami sendiri pun, mana-mana yang dah tamat pengajian selama 8 bulan, kemudian ditauliahkan dan diijazahkan dengan ijazah sanad Ruqyah An-Nabawiyah, kemudian diberi sijil diploma rawatan Islam, kemudian untuk melayakkan digelar sebagai mu'alij, iaitu perawat, kena praktikal 200 jam. Praktikal 200 jam, kena buat rawatan 200 jam, baru kita iktiraf sebagai perawat. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mana-mana yang telah tamat pengajian, dia beramal dengan ilmu yang betul. Sebab saya jumpa tuan-tuan, ada berlaku di Sungai Petani, saya tak sebutlah kat mana. Ya betul, memang tamat pengajian, memang habis tuan-tuan, memang convocation, dapat tauliah dan ijazah dan sebagainya, tetapi menggunakan teknik dan kaedah-kaedah sendiri, mengikut ilham diri sendiri kononnya. Itu kita kena hati-hati. Faman la syaikhun fa huwa syaitun syaikhun. Siapa yang tidak berguru, maka syaitan akan jadi guru dia. Lepas tu saya ingat pesan guru-guru kita, kalau nak dapat ilmu, contoh ilmu perawatan Islam lah sebagai contoh, kena ada guru. Guru tu pula, guru tu yang ada guru. Zaman hari ni nak cari guru yang dapat macam mana ilmu ladunni, susah tuan-tuan. Macam mana Syahid Fatoni dapat, macam mana Tok Kenali dapat, macam mana Tuan Tabal dapat, susah tuan-tuan. Ulama dulu tulis kitab bukan ada rujukan kitab.
Ulama dulu menulis kitab berdasarkan ilmu, kefahaman, ilham yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yang disebut ilmu laduni. Kena ada guru. Yang kedua, guru tu ada kitab. Guru tu ada kitab. Bukan guru mengajar tanpa kitab. Dekat satu taman, dekat dengan taman tuan-tuan, saya tak sebut taman mana, ada guru yang bawa satu ilmu yang disebut sebagai ilmu tariqah, ilmu tarikat. Bukan saya nak kata tarikat tu salah, guru tu. Saya pernah hadir dalam majlis tersebut, nak tengok macam mana ilmu yang disampaikan. Kalau betul, kita pun nak ambil tarikat ni, tarik jalan nak menuju Allah, tentu kita kena ambil. Tauhid, fiqh, tasawuf, jangan tinggal tuan-tuan. Ada orang tolak tarikat, tak perlu huraian panjang lah bab tu, itu kena masuk bab tasawuf. Ada orang tolak. Kita hadir nak mengetahui macam mana ilmu, apa disebutkan oleh guru tersebut tuan-tuan. Saya dah tak payah solat sebab saya dah zikir sampai satu tahap, sampai satu maqam. Jadi tuan-tuan yang baru-baru ni kena teruskan zikir sampai tahap. Itu sebagai contoh tarikat. Begitu juga dengan rawatan Islam, kena ada kitab, kena ada rujukan. Lepas tu kita sebut nama kitab tadi. Boleh saya nak bagi ceramah kuliah tanpa kitab, boleh. Kita takut nanti kita salah fakta, salah info dan salah ilmu. Kita hurai berdasarkan ilmu dan kita beri contoh-contoh yang berlaku, realiti yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita sebut antara tokoh terkenal tuan di dunia, antaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Itu seorang tokoh perubatan Islam di kalangan Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir. Pernah ditahan di penjara bawah tanah. Kita bawa kata-kata beliau. Jadi antaranya jin tafrik. Dan apa yang saya sebut tadi, antara yang popular hari ini, antaranya saka, sihir, santau. Saka, sihir, santau. Nak tahu macam mana? Simptom-simptom yang saya pernah sebutkan dulu. Kalau mimpi sekian, tanda sekian. Itu saya tak perlu ulang lah. Kalau tanda mimpi sekian, maksud dia kena gangguan sekian. Kita dah pernah sebut dah pada yang kuliah sebelum ini. Jadi jin sihir ini, sihir tafrik ini untuk nak memutuskan antara dua hubungan. Sebagai contoh, suami isteri. Kalau duduk dekat, berkelahi tuan-tuan, tak boleh tengok mata pun tak boleh, tapi duduk jauh dia teringat tuan-tuan, antara satu sama lain, call, sayang dan sebagainya. Tapi bila jumpa dalam rumah tuan-tuan, berkelahi, angin tuan-tuan. Saya baru ni balik raya di Terengganu, di Besut. Balik malam raya, bertolak sehari sebelum raya, pukul 4 petang daripada Sungai Petani, sampai di Besut 12 malam. Tolak 4 petang, sampai di Besut 12 malam. Memang ramai orang kat balik di Pantai Timur untuk raya haji. Balik pula bertolak pukul 9 malam sampai subuh. Balik hari Ahad malam. Ramainya tuan-tuan manusia. Bila saya balik sana, kawan adik ipar saya bawa kawan dia buat rawatan. Apa yang berlaku, mereka kalau duduk bersama tak boleh. Kalau seorang pergi kerja, tanya mesej, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Bila dah jumpa, balik di rumah berkelahi, sehingga anak menjadi mangsa. Dia minta pendapat saya kata kena bawa dua-dua mah, tak boleh bawa seorang. Sebab yang duduk berlaku hari ni, bila suami sakit, isteri kata si suami tu kena sihir, si suami tu kena saka. Bila si isteri sakit, suami kata isteri dia ni, mak dia ada saka dulu. Dia tuduh-tuduh gitu. Ini banyak yang berlaku. Kaedah kami, suami sakit, dua-dua kena mai. Isteri sakit pun, saya kata tiga-tiga akan hadir. Terutamanya baby yang bawah 2 tahun. Masalah anak menangis tak berhenti, mak ayah dia ada masalah, ataupun dalam rumah dia ada masalah. Petang tadi ada satu orang telefon, cucu dia
duduk kat Sungai Dalang. Saya kata mai sini malam ni, kita buat secara beramai-ramai malam ni. Dia kata insya-Allah jika dia tidak ada permasalahan, dia akan hadir insya-Allah. Masalah cucu dia. Saya kata saya pesan dekat tok dia ni, bagi tahu supaya bawa, pastikan mak ayah dia hadir sekali. Kita kena cek tiga-tiga. Itu banyak yang berlaku pada hari ini. Dan saya pernah jumpa satu kes di Kulim. Ini cerita ni beberapa tahun lepas. Kes yang dia dah boleh senaraikan. Dia boleh senaraikan Ustaz Bomoh hak dia jumpa satu Malaysia. Seluruh Malaysia dia hadir. Dia jumpa. Tak mana orang sebut semua dia pergi. Tapi yang duk berubat hanya si suami lah. Isteri tak nak berubat langsung. Si suami kena busung. Busung. Perut kembung. Tak sembuh. Allah nak uji dia tak sembuh. Pergi cara hospital tak sembuh. Pergi cara dukun, pergi cara tradisional, alternatif dan sebagainya, rawatan Islam. Allah nak uji dengan izin Allah. Semua tu dengan izin Allah. Allah tak izin sembuh. Satu malam, dia orang minta bantuan. Saya sampai di sana lepas isyak. Buat rawatan sampai subuh. Kes agak berat. Saya kata, minta maaf tuan, duk buat rawatan, sepanjang buat rawatan ni senarai, dia boleh buh senarai nombor-nombor telefon perawat ni. Si isteri ni pernah buat rawatan tak? Dia tak pernah. Saya minta maaf, saya nak minta izin kepada suami ni, kepada abang ni, saya nak juga buat rawatan kepada si isteri. Dia izinkan. Tak dan nak baca apa tu, dia dah muntah. Rupanya, saya ingatkan isteri itu mengandung. Rupanya si isteri pun kena busung. Dan mereka mengatakan itu mungkin biasa. Bukan mengandung, tapi biasa. Perut dia mungkin orang kata jenis tu kot. Tu punya si isteri tak mau buat rawatan, tak ada apa kot. Dan sepanjang dia buat rawatan pada suami, si isteri tak pernah langsung buat rawatan. Malam tu saya suruh duduk, tak ada nak baca ruqyah, dia dah muntah dengan izin Allah. Pas muntah, nampak dengan izin Allah, lah tu juga perut dia kempes. Lepas tu suami dia, kita buat kaedah lah, kita ada bahan-bahan kita, baca ruqyah, muntah-muntah, dengan izin Allah suami dia sembuh. Kita kena buat dua-dua. Dia pandang satu. Ni jin, antaranya jin tafrik, jin pemisah suami isteri. Ada kat kita tuan-tuan. Cinta-cinta dia. Cinta-cinta dia duduk di rumah, dia orang kata piring terbang. Anak jadi mangsa. Si suami tegak sikit, isteri melenting. Isteri pula, suami tanya sikit, isteri tersilap jawab, suami pula melenting. Akhirnya anak jadi mangsa dan sebagainya. Dalah hempah pintu rumah, start kereta keluar. Balik-balik tidur rumah, esok pergi kerja. Kalau ada macam tu tuan-tuan, duk jauh tanya pula, pasal apa aku buat macam tu? Pasal apa aku marah isteri aku? Pasal apa kalau aku duduk dekat, aku jadi suka marah dekat suami dan isteri aku ni, sebaliknya. Kalau duk jauh aku teringat pula ni. Itu antaranya simptom mereka yang kena jin tafrik, iaitu sihir tafrik, pemisah suami isteri. Dan bukan sekadar suami isteri, seperti yang dijelaskan tadi dalam huraian tadi, ibu dengan anak, anak dengan ayah, kawan baik ni, kawan baik, tiba-tiba jadi bermusuh tanpa sebab. Tak boleh tengok muka, dengar nama pun tak boleh, panas telinga. Padahal tak ada apa pun, tak ada punca, tak ada kes apa pun. So kita kena cuba cari punca. Ini banyak yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Sihir perceraian ini juga boleh menyebabkan suami tidak boleh berjima dengan isterinya. Selain daripada itu, suami atau isteri hilang nafsu apabila melihat atau bersama dengan pasangannya dan berasa benci terhadapnya. Nak bersama, tak jadi. Nak bersama, tak jadi. Minta maaf saya sebut tuan. Bila nak bersama, tak jadi. Ada satu kes di Sarawak, nak bersama, hak suami dia duduk tadai. Minta maaf saya sebut tuan. Mungkin anak-anak tak faham kot. Bila nak bersama, si isteri tengok hak si suami tu duduk atas dahi. Tak pelik tuan. Si suami bila nak bersama dengan si isteri, hak si isteri tertutup macam dipalam oleh sesuatu. Ni cerita realiti yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Habis itu tuan-tuan, kena seminggu, kena sebulan tak bersama, nafsu manusia ni, emosi ni tak terganggu tuan-tuan. Hak tu jadi pecah belah. Hak tu jadi pecah belah. Ni berlaku kes ni. Bukan cerita-cerita kosong. Nak bersama, si isteri nampak air awak, si suami duduk nampak duduk kat dahi. Tak pelik tuan, tak masuk akal lah.
Tapi benar ghaib yang saya sebut, alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Si suami dah nak bersama dengan si isteri tertutup. Minta maaf saya sebut, alat dia tertutup, tak nampak. Tertutup terus. Cukup kuat. Ini berlaku di Sarawak. Kes ni berlaku di Sarawak. Dan ada orang, suami duduk tengok TV, isteri duduk dalam bilik, dia rasa nak bersama dengan isteri dia masuk bilik ya, nampak muka isteri terus tak jadi. Ni banyak yang hadir, yang datang di tempat kita, berkelahi depan kita, duk salahkan hak si suami ni ada masalah, hak si suami salahkan isteri ni ada masalah. Kita kena cek detail tuan-tuan. Dia ada banyak faktor. Antaranya masalah letih. Orang yang banyak bekerja di siang hari, malam hari dia letih. Bila dia letih, bila dia nak bersama dengan suami isteri, dia tidak ada nafsu lah. Walaupun dia ada keinginan, dia rasa tak larat. Satu. Kita tengok banyak faktor. Yang kedua, emosi. Dia duduk fikir masalah di pejabat dia, masalah di sekolah dia, masalah di tempat kerja, dia duduk fikir banyak dengan masalah ni. Tiba-tiba malam tu dia nak bersama, dia duduk fikir masalah. Dia tak boleh bagi, kalau bahasa mudah, dia tak boleh bagi tumpuan. Dia nak fokus lah kalau bahasa mudahnya. Menyebabkan dia tidak ada keinginan. Lain daripada tu, dia ada masalah saraf yang perlu dibuat rawatan cara urutan dan sebagainya. Kami juga buat urutan tuan-tuan. Orang yang ada masalah kelakian tak perlulah nak makan-makan ubat kan. Nak makan tak ada masalah, selagi benda-benda tu halal dan tidak memudaratkan. Dan elokkan, saya nak pesan kepada diri saya tuan-tuan, elokkan makan yang jenis segera. Bol serbuk dalam minum setengah jam, kita bersama. Dia ada kesan sampingan untuk jangka masa panjang. Khususnya yang jenis letak di bawah lidah. Hak letak di bawah lidah tu dia pergi kat mana tuan? Dia pergi kat mana? Ya? Otak. Ada sahabat kata otak. Yang lain? Ya? Ada ustaz kata buah pinggang. Lagi? Ya? Jantung. Kita ambil yang jantung. Dia lebih tepat. Dia nak muslimat juga orang ni bersuara. Okey, wakil. Ya, tuan-tuan, jenis hak letak walidah dia infek kepada jantung. Tak sampai setengah jam tu dia main keinginan. Dan tuan-tuan telah paksa jantung buat kerja, dan tuan-tuan paksa benda tu terus ke tempat, dan dia buat secara dipaksa. Begitu juga dengan kencing. Minta maaf saya sebut. Orang yang nak buang air kecil, tuan-tuan jangan, kalau bahasa Kedah orang teran lah, teran nak cepat habis air kencing tu. Lama-lama dia punya, saya tak ingat nama istilah dia. Dia ada satu alat untuk kontrol supaya air kencing tak keluar. Dan nama apa? Macam nak sebut je. Alat tu saya tak ingat nama istilah sains dia. Kalau tuan-tuan dah rosak alat tu, tuan-tuan rasa nak kencing, dia dah macam longgak. Tuan-tuan rasa nak kencing, dia kencing terus. Tu tengok kan, selain pada faktor usia dan dia panggil apa, nyanyuk kan, minta maaf saya sebut. Kalau orang satu peringkat umur yang disebut sebagai nyanyuk kan, dia kencing kat mata-mata tempat kan, itu di luar kawalan dia sebab pemikiran dia. Ini tak, dia sihat, dia waras. Rasa nak kencing, dia terus kencing. Ini masalah. Dia dah rosak. Sebab apa? Bila dia setiap yang dia kencing, minta maaf saya sebut, dia tekan, dia teran supaya benda tu cepat habis, supaya air kencing tu cepat habis. Lama-lama cepat rosak. Dan ada begitu juga dengan tuan-tuan buang air besar. Buang air besar, jangan tuan-tuan meneran. Minta maaf saya sebut, cepat jadi buasir. Cepat jadi buasir. Tak percaya tak dia buat 40 hari. Terang. Jadi buasir. Dia boleh jadi buasir luar ataupun buasir dalam. Dalam diagnos ada kan, kita pernah kongsi dulu. Nak tahu buasir dalam, buasir luar macam mana? Kalau tuan-tuan tekan di bahagian sini, tuan-tuan rasa berdenyut dekat lubang dubul ataupun dekat buasir tersebut, nyut, itu tanda buasir dalam. Kalau selepas line ini tuan-tuan tekan di sini, tuan-tuan rasa nyut kat tempat tersebut, itu buasir luar. Dan buasir luar lebih bahaya. Cara nak masuk dia antaranya tuan-tuan menggunakan minyak zaitun. Dan kalau buasir luar, tuan-tuan gunakan sapu tangan sebagai contoh. Tuan-tuan masukkanlah air panas,
Ketua angkat bila suam, tuan-tuan jolok masuk menggunakan sapu tangan tadi. Kemudian ambil minyak zaitun, tuan sapu di dalam tempat buasir tersebut, sapu, dan minum minyak zaitun 2 jam satu sudu, 2 jam satu sudu bagi mereka yang kronik. Dan kaedah yang lain boleh buat akupuncture dan juga bekam dekat poin tertentu. Kita ada sahabat-sahabat kita beberapa orang yang buat bekam, yang buat akupuncture. Kita kena combine lah. Jangan duk abang kata hak buasir tu jin itu. Orang kita jin itu. Semua nak salahkan jin, dia kata aku juga kena. Itu tu check. Kalau suami isteri ada macam tu tuan-tuan, itu antara tanda-tanda dia lah. Dan antara yang saya boleh kongsi, siapa yang ada masalah suami isteri ni, tuan-tuan urut di bahagian paha tuan-tuan. Minta maaf kalau saya tunjuk lah, nak kongsi sikit lah. Kita ambil tuan-tuan, sapukan minyak daripada sini, sapu sampai ke atas. Dipanggil apa? Cincin. Lubang cincin. Sapu, tolak sehingga lembut. Sehingga tepi paha ini lembut. Kalau lagi dia keras, lagi dia tegang tepi paha ni, tuan-tuan kena angkat bagi tinggi. Contohlah, mengatakan si suami, si isteri yang buat, angkat kaki si suami ni letak di atas bau. Lepas tu kita ambil urut daripada lutut ni lutut, tolak sampai ke lubang cincin tadi. Sampai dia lembut. Lepas tu buat macam ni lah. Itu antaranya lah. Banyak tanda nak juga lah, kena khusus lah. Dan kaedah yang kita bawa untuk urut masalah tenaga batin, tak perlu pegang alat tu. Bukan alat tu yang masalah, punca dia tu yang masalah. Itu yang kita buat, kaedah yang kita bawa. Okey, kita kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman ila akhiri ayah. Panjang ayat ni, perawat wajib kena hafal. Ni memang kena hafal ayat ni. Kita ada ustaz kita, ayat ni memang kena hafal. Ayat ni nak cerita apa? Yang mafhum, yang maksudnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan mereka mengatakan bahawa Nabi Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitanlah yang telah kafir. Mereka yang mengajarkan sihir itu kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babylon, iaitu Harut dan Marut, dan mereka berdua tidak mengajarkan kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan ke atasmu, dan janganlah sekali-kali kamu kafir. Maka dipelajarinya daripada kedua mereka itu sesuatu yang dapat menceraikan di antara suami dan isteri. Ayat Quran, tuan-tuan balik buka surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ni popular di kalangan perawat-perawat Islam. Maknanya boleh pisahkan suami dan isteri, jelas tu. Dan mereka iaitu ahli sihir itu tidak memberi mudarat sedikit pun dengan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan kenapa berlaku? Orang yang pernah kena sihir, kenapa berlaku sihir kepada tuan-tuan? Sebab Allah nak uji. Kenapa Allah jadikan syurga dan neraka? Allah nak uji. Ni hari ni ada orang keluar kenyataan dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Apa yang dia berlaku di Mekah dengan ribut pasir, hujan lebat, ribut pasir sehingga menjatuhkan kren dan sebagainya, mengorbankan ratusan jamaah haji. Kemudian berlaku pula lepas tu terbakarnya kemah hotel. Kemudian terbakar lagi pula kemah di Mina. Dan yang terbaru, terkorbannya 700 lebih para jemaah haji yang melontar. Dikatakan itu tanda kiamat dan sebagainya. Tuan-tuan, tanda kiamat cukup banyak. Nak cerita tanda kiamat cukup banyak. Kalau ada masa terdekat ni saya tengok dalam info kuliah, antara yang banyak menceritakan tentang kiamat hari ni, ustaz,
Wadi Anwar. Ustaz? Lagi? Ya? Ustaz Fawaz Makjan. Lagi? Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi. Yang terbaru, ada forum yang terbaru, yang terkini. Menceritakan banyak tuan-tuan. Tetapi kenapa berlaku? Sedikit peringatan untuk kita. Sedikit ujian untuk kita. Kawan saya duduk sana, sahabat kami juga, ikhwan kami juga, Ustaz Yazid akan balik 4 bulan ni pergi haji. Baru daftar haji, dapat pergi haji tahun ni. Mudah pada saya, sebab apa? Allah dah tulis nama dia di padang Arafah. Okey, tak kira macam mana keadaan pun dia akan sampai. Cuma sebab dia jaga mak mentua dan pak mentua dia bergemah, tak ada orang jaga, dia boleh pergi tahun ni. Rezeki dia tuan-tuan. Ni nak balik 4 bulan. Dia juga perawat Islam juga. Kali saya WhatsApp dia, apa cerita di waktu keren tu, tak tahu apa. Dia pun tak tahu, dia pun duduk kawasan lain kan. Hak berlaku di kawasan lain, tak mungkin tak kawasan duduk di luar masjid ke apa. Tak tahu apa yang berlaku. Jadi bila tabung haji bagi taklimat, bagi info, baru dia orang dapat info lah. Jadi kita nak dapat info segera, tengok TV. Info segera tu. Okey. Tu tuan, sihir. Kenapa Allah izin? Allah nak uji. Nak uji apa? Dia sabar ataupun tak sabar dengan ujian Allah. Satu. Yang kedua, dalam keadaan dia sabar tersebut, dia buat rawatan tu, adakah rawatan tu cara Islam ataupun sebaliknya? Saya pernah jumpa satu orang guru besar sekolah, saya tak sebut sekolah mana. Dia buat rawatan tak sembuh-sembuh. Akhirnya, oleh tak sembuh-sembuh, dia sanggup bawa, minta maaf saya sebutlah, Tok Sami. Kalau kita orang Islam ni, tak boleh lah. Dia bawa Tok Sami Siang pergi di rumah dia menggunakan abu colok yang digunakan untuk upacara sembahyang agama mereka, Buddha. Dia buat pagar dengan ditaburkan abu colok di kawasan rumah dia. Tu seorang guru besar sekolah, orang yang berpendidikan. Sekolah di Kulim, orang letak di Sungai Petani. Dapat tahu rawatan Islam, panggil kita, saya pergi rumah, saya kata yang pertama, cikgu kena buat sembahyang taubat. Yang kedua, mengucap balik istighfar kabir, taubatan nasuha. Lepas tu buat rawatan Islam. Baru dia buat rawatan Islam. Lepas tu baru dia rasa tenang jiwa dia. Lepas tu kami rawatan Islam, kami akan baca kuat. Takkan baca, ada setengah orang minta maaf, saya buat contoh Al-Fatihah kuat, amin, lepas tu dia senyap, mulut kumat kami. Kemudian dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tengah-tengah tu dia baca apa? Kita bimbang tuan. Kenapa dia tak baca kuat? Lepas tu kaedah kita, kami akan baca ruqyah secara jelas, jahar, kuat, jangan sembunyi-sembunyi. Bahkan lagi kuat, lagi takut dia. Jin tu dia lagi takut. Sebab jin, sifat dia tipu daya. Jin dia suka psycho perawat. Contoh, kita sampai di rumah pesakit, tadi call, ustaz datanglah rumah saya, datang dah ni, tolong dah. Kita sampai-sampai, dia dah tunggu kat depan pintu. Kalau bahasa, minta maaf lah, kita guna bahasa kasar ni, aku bagikan 5 minit hang balik. Dia boleh kata gitu kita. Tadi telefon sungguh-sungguh, mainlah ustaz ni, saya tak tahan lah sakit ni, nak buat rawatan sungguh-sungguh ni. Kita pun tinggallah urusan kita. Datang nak masuk rumah dia, dia tunggu kat pintu tuan. Tu dia duduk macam tu. Aku bagi kat hang 5 minit, hang balik. So, dia bagi amaran kat kita. Kalau kita tidak ada ilmu tentang psikologi jin, kita akan balik macam tu lah. Sepatutnya tuan-tuan baca ayat Quran, baca ruqyah, tuan-tuan pegang dia akan sakit. Kita ada sahabat-sahabat tahu, ustaz kita, perawat kita. Malam ni sahabat-sahabat saya hadir malam ni untuk bantu jika ada pesakit lepas hidup nanti insya-Allah. Kita ada hafiz lagi. Di kalangan hafiz Quran pun ada. Imam kita lagi lagi hafiz kan. Mudir lagi. Maksudnya tuan-tuan, dia dengar tu dia cukup takut. Dia kata apa? Kita baca wattaba'u, dia pun wattaba'u, lagi sedap pada kita. Kalau kita tidak ada psikologi jin, pakai senyap tu lah, start motor balik. Ni berlaku sungguh pada perawat yang baru. Ni bukan cerita kosong. Berlaku di Kuala Muda, 4 orang perawat baru sampai, dia dah bersilat.
start kereta balik tu lah. Sepatutnya pi pegang tengok, nak tengok dia jadi ke nah. Menyerik sakan dia. Dia seko kita, dia cuba tahan, dia cuba seko lemahkan kita. Sebagai contoh, tengah-tengah buat rawatan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pun a'udzubillah. Kita pun qala Musa ma ji'tu bihi sihr. Dia pun sambung, innallaha sayyid. Dia sambung. Kalau kita ni tak ada psikologi, tak belajar tentang psikologi jin, tak tahu tentang jin ni lemah macam mana, dia nak jatuh, nak downkan kita depan orang ramai, kita pakai balik ke tu lah. Baca tak ingat lah. Innallaha malaikatahu yusallu. Ni berlaku sungguh, tuan-tuan jangan main-main. Kalau tu boleh kongsi nanti dengan perawat-perawat kita lepas insya-Allah lagi. Tanya pengalaman mereka masing-masing. Tu tak contoh hak kena tumbuk, hak kena baling buku, suruh minum dia sembok muka. Tu tak contoh hak tu lagi. Dah selesai rawatan, rupanya dia ada lagi. Tuan rumah pula bancuh air minum menggunakan gelas kaca. Dia minum, dia hawing. Ya, hati-hati tuan-tuan. Kami kalau pesakit duk bagi ayat guna cawan ni, minta maaf. Kalau tak selesai rawatan nak bagi ayat ruqyah dekat pesakit, bagi menggunakan cawan plastik. Sekali lagi dia baling, takat ayat tumpah tak apa tuan ni. Kalau pesakit ni kena muka. Saya punya pengalaman kena tendang tu biasa. Lepas tu ada teknik kedudukan, nak duduk macam mana. Sagi kaki dia naik, kita nak tepih macam mana. Kalau dia tumbuk, kita nak sempat elok macam mana. Kedudukan duduk depan ke tepi ke, nak berdiri ke duduk ke, nak baca pejam mata ke buka mata. Kalau tuan-tuan nak baca ruqyah, pejam mata ke buka mata. Try pejam mata. Kok nak kena dia tumbuk muka. Betul pejam mata, duk baca pula, tarik sedap pula kan, Syekh Syurim lah apa kan. Lagi dia bagi mata kena buka. Tuan kaki dia, tengok kaki dia, tengok tangan dia. Dia mula tu tuan kena hati-hati. Tuan kena bangun dah kan, duduk keadaan macam mana. Itu semua ada kursus kita akan kongsi. Kita kuliah rawatan Islam, tapi kita nak kongsi dengan tuan-tuan mana yang boleh kita kongsi. Lebih-lebih tu kena masuk kursus lah. Banyak hari ni Darul Syifa ada, Darul Salam ada, Darul Ansar, kami Darul Ansar ada. Ustaz di Penang Darul Mu'alij di Pulau Pinang ada, Sinar Zamdurani. Apa yang di Pindang tu? Apa Ustaz? Darul Ruqyah, macam-macam lah. Cuma pastikan jangan tengok nama tu pusat rawatan Islam, tengok teknik rawatan yang dia buat. Dah minta maaf saya tak pasal sebut tuan-tuan. Hari ini ada di kalangan yang pusat penguatan Islam yang popular, yang top sekali pun, yang orang tak bimbang dah, tetapi masih menggunakan teknik dan kaedah yang meragukan. Sebagai contoh, hanya menggunakan telefon boleh mengetahui tuan ada sihir, tuan ada saka 3 ekor. Boleh sebut macam tu, kita kena hati-hati. Lepas tu kaedah kami tak boleh pesakit tidak ada di depan. Pesakit kena hadir. Pesakit tak boleh hadir, kami akan cuba semampu yang boleh hadir di tempat pesakit. Kena tengok dari pesakit tu macam mana, baru kita boleh tahu pesakit ini ada unsur-unsur gangguan yang macam mana. Ni baru sihir perceraian, tak habis ke? Kesan sihir perceraian, apa kesannya? Terjadinya perubahan sifat dan perangai seseorang secara mendadak, iaitu dari perasaan sayang dan cinta berubah kepada perasaan benci yang bersangatan. Benci sungguh-sungguh, nama pun tak mau dengar lah. Kemudian timbulnya sifat keraguan yang bersangatan di antara dua-dua pihak. Berlaku kepada kawan saya. Ni isteri dia telefon isteri saya, WhatsApp dengan isteri dia, suami dia orang nampak keluar dengan satu orang perempuan, keluar daripada negeri dia. Saya tak sebut negeri mana. Negeri itu sepadan. Sepadan dengan sepadan. Bersempadan dengan negara sebelah. Dia cukup bimbang. Sebab dia janji nak jumpa dengan isteri dia, suami dia janji nak jumpa dengan isteri dia makan tengah hari. Sebab kerja satu pejabat. Tahu-tahu pergi jumpa kat kedai tersebut, suami dia mesej minta maaf, dia ada di luar negeri dia sebut.
luar negeri itulah maksudnya. Tu celah-celah tu orang bagi tahu, nampak si suami dengan satu orang perempuan. Dia syak apa? Pergi sebelah nak kahwin di negara sebelah. Saya sebut tu terang lah, orang Terengganu. Tak bimbang tuan negara sebelah tu. Dia kata petang ni baru jumpa. Dia macam-macam. Mana basuh sepadan, kawan kahwin selesai balik petang. Dia duduk fikir macam sampai-sampai rupanya salah sangka. Dia terpaksa hantar adik dia pergi ada urusan nampak tu lah. Rupanya adik, orang tak kenal tu adik suami dia. Tu fitnah hari zaman tu. Dia timbul syok. Dia cepat timbul syok. Dan dia cepat terasa. Suami kata, isteri tengah mengadu masalah, suami bos call. Penting tak? Penting tuan. Malam-malam bos call pasal apa? Okay, dia buat macam tu lah. Syarat kat suami dia. Isteri dia tengah duduk sembang tu, dia buat syarat macam tu, dia terus jawab panggilan si bos dia tu. Terus terasa. Masuk tidur terus. Okay, tu je. Dia cepat terasa. Ni, kalau kuliah malam ni, minta maaf saya sebut masing-masing. Punya kuliah malam ni. Hak saya ada buat contoh-contoh tadi. Ustaz ni duduk kata kat aku ada marah suami aku ni. Aku ada marah isteri aku ni. Hak tu masing-masing. Tentu jangan duduk mengaku pula. Maksudnya, dia cepat terasa. Saya bagi contoh malam ni, saya bagi contoh. Tapi dia terasa. Mak mentua cakap sikit, dia terasa lebih. Tu kita kena check tuan. Kemudian wujudnya perasaan benci yang bersangatan dan payah untuk bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Suka memperbesar-besarkan masalah atau suatu pertelingkahan yang sedikit dan kecil. Si suami atau isteri melihat pasangannya sangat jelek, hina, hodoh dan sebagainya, sedangkan pasangannya itu termasuk di kalangan orang yang memiliki pada wajah yang cantik dan menarik. Tetapi kerana syaitan yang ditugaskan untuk melakukan sihir itu menggambarkan wajah pasangannya dengan suatu gambaran yang jelek, hodoh atau gambaran yang sangat menakutkan. Ini banyak berlaku tuan. Kemudian yang terakhirnya, bagaimana sihir ini terjadi? Macam mana sihir ini terjadi? Sihir ini terjadi apabila seseorang pengkhianat pergi ke rumah bomoh dan meminta kepadanya supaya seseorang itu menceraikan isterinya. Kemungkinan besar si pengkhianat itu menyimpan dendam atau menaruh perasaan cinta terhadap isteri atau suami orang lain. Kemudian bomoh tersebut meminta daripadanya akan pakaian, rambut atau apa-apa barang milik mangsa yang dimaksudkan, iaitu suami atau isteri yang disihirkan. Sekiranya tidak ada di antara barang-barang keperluan yang dikehendaki bomoh itu, maka ia akan mengambil air yang telah dijampi serapah syirik. Kemudian air itu diberi minum kepada salah seorang yang dimaksudkan salah seorang daripada kedua suami atau isteri tersebut, atau dimasukkan air yang telah dijampi serapah syirik itu ke dalam makanan atau dengan menggunakan minyak tertentu yang telah dijampi serapah syirik atau jenis tanah tertentu seperti tanah kubur, tanah kediaman orang yang dimaksudkan atau sebagainya yang telah dijampi serapah syirik. Kemudian direnjiskan air atau minyak atau ditaburkan tanah tersebut pada jalan yang dilalui oleh seseorang yang dimaksudkan, terutamanya di hadapan pintu rumahnya, tempat kerjanya atau kedainya. Apabila seseorang yang dimaksudkan itu melaluinya, maka terkenalah sihir tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kes yang terbaru yang saya jumpa, satu orang pergi dekat kawasan-kawasan tempat kita juga untuk buat rawatan, dan dia minta kuku dan juga rambut. Selepas itu dia lagi kena gangguan. Rupanya orang yang disebut sebagai perawat tersebut melepaskan gangguan kepada si pesakit tersebut. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati. Jangan senang-senang bagi barang diri tuan-tuan, pakaian tuan-tuan, gambar tuan-tuan kepada orang yang kita tidak yakin. Kalau nak bagi gambar, minta balik. Lepas tu jangan bagi simpan terus. Kalau minta kuku, minta rambut, tak payahlah. Tuan-tuan balik, okey, insya-Allah jika tak ada apa-apa hal nanti minggu depan saya datang pula, lepas tu senyap, jangan pergi dah.
Ni banyak tuan yang berlaku. Terutamanya mereka yang menggunakan, kalau pakaian yang dalaman kita. Minta maaf saya sebut, baju dalam, seluar dalam, singlet yang selalu dipakai oleh si suami. Kalau isteri sebaliknya. Lepas tu kalau tuan-tuan sidai kat luar, yang hilang orang guna ilmu tu. Ada siapa pernah hilang? Jangan duduk mengaku kat sini. Kan? Duduk di asrama, cerita lain tu. Itu cerita lain kawan-kawan. Dia duduk kena ni, adik ipar saya baru masuk UPM. Saya baru ziarah dia baru ni, pergi Negeri Sembilan baru ni. Pergi ziarah kat UPM. Dia cerita, mereka kena ragging tuan-tuan. Kena simbah dengan ayat kotak, ayat parit tu. Dia kata apa? Ini tradisi turun-temurun. Dia kata kami dulu, sini kata kat junior dah. Jangan marah. Kami dulu, zaman kami dulu, dia kata ayat najis terus. Dia kencing pun semua, simbah daripada tingkat atas ke bawah. Kolej kediaman tu. Oh kata, cuma kami baik sikit, kami simpah ayat longkang, ayat parit. Allah tuan. Jadi ipar saya duduk main telefon kat isteri saya, duduk mengadu. Dia berlaku tradisi macam tu. Cuba buat tradisi ragging. Empa ni buat ni dalam tempoh sebulan aku mau khatam Quran 1 juzuk. Buat kita tengok. Aku nak tiap malam empa semua ni kan bahasa sini dia guna bahasa gitu lah. Sebelah orang Kedah. Tiap malam bangun pukul 3 pagi buat tahajud, pada kurang 2 rakaat, betul tidak balik. Siapa tak bangun kami terus melayang. Cuba buat itu tengok. Cuba Islamik sikit. Cantik apa? Kena mana nak beritahu lekat lepas tu ada 4-5 orang yang kekal istiqomah tuan, tak dapat pahala free tuan. Kita cuba ubah. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, jangan beri barang peribadi tuan-tuan sebarangan orang. Kalau nak bagi pun boleh, tapi tengok orang yang kita yakin, lepas tu bagi balik. Saya order ustaz, anak saya ni duduk di kolej UPM jauh. Saya WhatsApp gambar boleh tak? Tak payah kata. Nak bagi nama pun tak payah. Dia ada kaedah yang mudah. Tak perlu. Kalau nak ambil pun boleh, lepas tu delete balik. Dia boleh timbul nanti fitnah dan sebagainya. Sebab banyak berlaku hari ni, perawat-perawat ditomah dan sebagainya. Ada perawat dituduh pegang benda yang tak sepatutnya ketika buat rawatan. Ada yang dituduh difitnah. Ustaz tersebut, dia buat kes, dia buat report, dia ambil gambar saya. Dia tuduh ustaz tu puja gambar dia. Dia tanya kat ustaz tu. Padahal dia yang berkenan kat ustaz tu. Pesakit tu berkenan kepada ustaz tu. Dia buat cerita kat polis, buat report. Dia tu ustaz tu minta gambar. Lepas tu tak bagi-bagi dah. Lepas tu yang saya duduk tanya satu kat ustaz tu. Dia kata apa? Ustaz tu duduk jampi gambar dah. Jin mahabbah. Jin kasih sayang. Duduk tanya kat orang tu. Ataupun jin asyik. Siapa ada gitu? Kena cek orang belakang kena cek orang depan. Dan saya paling sedih bulan Ramadan. Baru-baru ni ada satu orang isteri dan anak-anak datang ke tempat rawatan kami, bagi tahu si suami dah ikut satu orang perempuan sehingga berzina di bulan Ramadan. Ni hak baru ni. Dan yang saya pun tak kenal isteri dia. Saya kata ada gambar suami, nak tengok ya, sebab duk kawasan dekat dengan taman saya. Boleh bagi gambar nak tengok. Dia pun buka gambar-gambar dalam Facebook dan WhatsApp apa tunjuk ni gambar. Saya terkejut. Orang ni saya kenal, duk rajin pergi mengaji. Ni saya tak sebut nama siapa ni. Orang ni duk rajin duk pergi mengaji. Bukan mengaji kuliah, mengaji Quran ni. Dan saya kenal orang tu, dia duk main mengaji Quran, dia duk rajin mengaji Quran. Apa hak berlaku kepada dia yang saya rasa sedih, dan isteri dia lagi sedih, anak dia lagi sedih lah. Dia tak layan dah suami dengan anak-anak dia. Dia jadi macam orang betul macam tu. Dia ikut perempuan tu di bulan Ramadan sehingga tahap mereka melakukan zina di bulan puasa berkali-kali. Dan yang dia paling bimbang sebab kerja sekali. Si suami dia kerja office, si perempuan tu guard di office tu. Allah Tuhan, jadi kita kena tu takut jin asyik tadi. Duk tanya kat perempuan tu, tanya. Nanti dia masuklah bab jin asyik tadi. Itu di antara dia, orang boleh calik, orang boleh sapu, orang boleh spray, orang boleh hembus. Dan orang boleh tenung mata direct. Kena hati-hati. Tenung mata direct dia boleh masuk. Orang muslimat tengok orang lelaki duk parti, tengok
Secara direct tu jangan duduk ni. Sebab tu dalam Islam dia jaga adab. Dia tengok pun dia tak direct onung mata pesakit tu. Lepas tu kami pun perawat-perawat tahulah, kalau bila nak baca ruqyah, kalau agak yang degil, kita akan pegang ibu jari kaki, kita akan baca ruqyah, kita akan suruh pesakit pandang di mata kita. Habis tu kita pandang apa? Kita bukan pandang mata dia, sekejap lagi jadi lain. Sebab tu kami perawat pakai sarung tangan. Kita ada bawa glove pakai sarung tangan supaya bila kita pegang pesakit wanita, kurang sikit syak tu. Tuan jangan duk memeng dia tak kira siapa. Kita tenung kat mana? Ni mata pesakit, tenung dekat dahi ni. Tu teknik. Lepas tu kalau orang yang pengsan susah nak jaga pun, kita ketuk kat sini. Tengoklah dalam YouTube dia hantar mai apa ni, cara nak cepat sembelih lembu. Tak payah sembelih lah kan. Dia katok di belakang ni, terus jatuh kan. Lepas tu baru dia kelak kat sini supaya darah tu keluar. Maknanya tak payah duk perbah-perbah dah. Kan banyak YouTube ni pada hantar mai lembu banyak terlepas kan. Dah nak bagi senang, lembu tengah duduk senyap-senyap tu, dia pergi kat belakang, dia katok betul belakang ni. Dia katok dengan sak hammer tu, dia bagi terus tidur terus lembu tu, tumbang terus. Tuan-tuan jangan main-main. Okey. Kita ni tempat sujud ni. Ya tu perlu pada teknik lah. Lepas tu antara teknik, tuan-tuan nak buat rawatan diri sendiri, jangan nak buat lagi. Nak cerita je. Tak pergi balik buat semua, tak tahu saya tak jamin dah. Ni ada rakaman pula ni kan. Setiap hidup balik pakai duk buat kan. Tak. Nak cerita. Ambil cermin, pak kat depan. Duduk dalam bilik seorang-seorang. Kemudian duduk bersila ke, ikut nak berdiri duduk atas kursi ke. Tengok di cermin tu, tengok di sini. Tengok sampai dia keluar apa gangguan, jenis gangguan yang ada dalam diri kita. Tuan-tuan akan nampak dalam cermin tu. Syarat jangan lari. Tu cerita jangan nak buat lagi. Kalau lari jadi apa? Saya tak tanggungjawab. Saya tak mak jadi apa. Yang tu perlu berguru lah. Bila perawat kata tuan dah sampai tahap tuan boleh buat kaedah cermin diri, dia panggil istilah macam cermin diri lah. Tuan boleh buat kaedah tu, tapi cara dia sekian. Tu baru tuan boleh buat. Jangan saya dengar macam ni tuan boleh buat sendiri. Tu saya tak tanggungjawab. Saya ulang, saya tak tanggungjawab. Begitu juga dengan teknik scan diri sendiri. Baru ni saya dijemput buat kursus rawatan Islam bersama dengan staf JKR kot, Suruh Malaysia dekat Penang. Kita buat, bila saya buat teknik scan diri sendiri, baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 21 kali. Dia tak akan sampai 21, orang yang ada gangguan ni dia akan tumbang. Ataupun dia mula getah, ataupun dia menyerit, dia jadi histeria. Dan kena ingat, teknik tu tak boleh buat seorang-seorang. Kalau dia kelupak seorang-seorang, siapa nak buat rawatan untuk diri dia? Dia pengsan seorang-seorang dia? Tak boleh. Itu semua perlu berguru dan perlu kepada tunjuk ajar dan panduan perawat. Selalunya perawat perawat letih, ramai sangat pesakit ni kan. Ni pesakit yang ke-30 ni. Malam dah ke-3 pagi ni. Nak bagi senang, okey tuan baca bismillah 21 kali. Dia suruh baca, tengok jadinya lah. Ada baru bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi terus. Jadi terus dah. Aku mai daripada mana dia bang? Aku mai daripada jiran sebelah. Dia cerita habis. Dia nak porak-porandakan. Jangan duk percaya. Aku kedai sebelah hantar mai aku duk cerita gitu. Padahal mai mana kita tak tahu. Jangan duk pegang. Lepas tu kita tak suka dialog. Kecuali di luar kawalan. Baru-baru nak buat dia dah jadi histeria, kerasukan. Itu luar kawalan. Ni saja duk tekan. Hang tak siapa hang? Dia kata saya ni. Saya mana? Saya ni saya. Hang nama apa? Saya Saiful lah. Betul ke hang bohong? Dia duk ambil pensel tekan kat ibu jari jari kaki mau tak sakit. Dia duk tekan. Kawan sakit lah. Hang keluar apa? Dia sakit. Jari dia sedap. Ambil pensel, letak kat dua antara jari kaki, tekan tengok. Sakit lah tuan. Sakit lah. Buat macam ni pun sakit. Tak pensel kat sini. Duduk tekan. Hang keluar. Nak keluar apa jari dia? Dah aku keluar. Mengaku juga. Tak, tidak lagi tekan.
Ni cerita ni diceritakan sendiri oleh pesakit-pesakit kami tuan-tuan. Bila pergi jumpa tempat-tempat yang tak sepatutnya tu. Lepas tu dia cerita kat keluarga, kat waris dia. Okey dah keluar tak ada. Kau Adi balik-balik tak mau pergi dah kan. Debam tuan-tuan, yang memang debam. Tu tak kira had kecil lagi. Tak kira had jadi histeria. Dok pergi tekan lutut kawan. Pajak cuba tengok kan. Perawat-perawat dia akan nampak. Tolong bantu. Yang adik-adik bukan tolong bantu tekan. Dia duduk terus atas badan. Kawan tu duduk bangun jadi histeria. Nak bersilat lah apa. Sahabat tergelak kat belakang. Kena badan orang yang sihat, jenuh kan. Dia duduk terus tu kawan tu. Kawan tu bila dia sedar nanti, apa jadi? Lebam. Dia tekan kuat ni. Dia tekan kata dada kawan tu. Tekan lutut, sakit lutut dah. Ada teknik-teknik pegang. Itu semua ada yang kita akan, mungkin kita boleh kongsi sikit demi sikit insya-Allah. Ini apa yang kita bincang pada malam ni berkaitan dengan sihir perceraian, dan untuk itu nak buat rawatan ni tuan-tuan perlu jumpa perawat-perawat Islam. Ada cara-cara merawat, peringkat-peringkat rawatan, baca ruqyah, bahan apa yang nak kena sediakan. Dan ruqyah yang kami bawa antaranya yang saya boleh sebut tuan-tuan, disebut dalam kitab Zawaid Al-Musnad, disebut apa? Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ruqyah yang kita baca ni riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dalam Sunan Ibnu Majah, iaitu riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan ini antara ayat-ayat ruqyah yang kita baca. Antaranya yang kita boleh sebut kat sini, fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ruqyah ni. Antara yang lain yang kita boleh kongsi, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Riwayat Imam Ibnu Majah. Ini maknanya kita ada sandaran. Ayat ni kita baca ada sandaran, ada rujukan dia. Untuk itu kita perlu belajar, perlu berguru, dan dia adalah menggunakan daun bidara, menggunakan air kolah masjid. Itu ada teknik-teknik perawatan yang perawat akan maklumkan kepada pesakit-pesakit. Untuk malam ni, sekarang itu tuan-tuan, kita nak kongsi berkenaan dengan sihir. Kata Syekh Wahid Ibn Salam Bali, banyak sihir yang tersebut pada malam ni, satu saja, iaitu sihir tafriq, pemisah, khususnya suami isteri. Sebelum kita tangguh, mungkin ada satu dua soalan. Walaupun tak berkaitan dengan sihir ini pun, mungkin ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan perawatan Islam yang kita boleh kongsi insya-Allah. Okey, kalau nak minum air tuan-tuan baca apa? Selain pada bismillah, jangan tinggal bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Okey, kalau air ni kita pegang macam ni. 3 jari di atas, lepas tu anak jari di bawah. Okey. Kalau air ni air panas, di bawah ni sejuk. Kalau air ni air ais, di bawah ni panas, itu ada tanda-tanda. Tapi kalau air ais tersebut belum sejuk kat bawah, kacau dulu. Cepat sangat orang kita ni kan. Ni saya panggil tuan tu, panggil tuan. Dia tahu saya pegang, saya baca bismillahirrahmanirrahim, bawah ni panas. Dia tak panas, tak kacau lagi. Tu dia ada bagi bahasa Kedah, tak kacau lagi. Kacau dulu, bagi dia dah peluh dah, sejuk dah. Angkat pegang, panas. Tu sebalik pelik tu. Pelik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal tu. Di mana-mana kedai makan, khususnya mana-mana kedai makan. Bimbang tuan, bimbang. Dah berlaku satu kedai mamak di Sukabumi, saya tak sebut kedai mana. Minta maaf walaupun ada rakaman, tapi saya tak sebut kedai mana. Nak pergi kedai, nak pergi lah. Jangan tinggal, jangan lupa bacaan tadi. Satu kedai makanan, restoran makanan lah. Saya sebut kedai mana. Bukan tuan kedai tu yang buat, orang yang buat. Waktu dia tengok cawan, dia pelik. Dia nampak satu lalat hinggap, masuk dalam minuman. Dia pun pelik. Lepas tu lalat terbang, hilang. Dia pun pegang nak minum air. Tak ada pegang, pecah, meletup. Bukan dia mencup markah tu tak, dia meletup terus. Pecah. Satu kedai bakat terpinga-pinga. Dia pun takut ada sebagainya, dan dia rasa kaca-kaca tu yang meracik, yang pecah tadi tu masuk dalam dada dia. Ini contoh yang terkini yang saya dapat sebelum Ramadan.
Maksudnya kes yang antara yang menarik lah. Bukan menarik seronok tak, maksudnya antara kes yang kita nampak yang agak teruk, yang agak kronik lah. Dari sikit dah rawatan ni. Pecah, dia nampak macam kaca-kaca tu masuk dalam dada dia. Dia pun panggil tuan apa semua, dia tak pasal apa semua. Dia pun mana tahu apa benda ni bukan tuan tu buat. Orang nak lepas ke apa-apa, wallahualam. Dia ada orang lepas santau, orang nak lepas santau, orang nak tuju santau dan sebagainya. Wallahualam. Tak pasti benda ni, tak dia nak tujuh tuan. Dia pun memang rawatan. Memang sungguh dia muntah dan sebagainya. Dan rupanya dia hanya tempias, bukan tuju untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim, jangan tinggal tuan. Dan antara pesan guru kami, antara amalan terakhir yang saya boleh sebut, dah tak ada soalan kan, saya bagi yang terakhir, tuan-tuan nak ke kedai, on the way ke kedai tu, baca li'ila fi Quraisy, jangan tinggal. Ingat tak? Alladzina macam mana? Alladzina amanahum macam mana? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Yakin Allah yang bagi makan bagi orang yang lapar, yakin. Wa amanahum, orang yang Allah amankan mereka min khauf, daripada ketakutan. Kemudian dah habis baca sekali li ila fi Quraisy, tuan-tuan baca innallaha qawiyyun aziz. Innallaha qawiyyun aziz 3 kali. Kalau tuan-tuan nak masuk kedai tu, tuan rasa sesuatu, jangan masuk. Tak ada nak berhenti, tuan rasa lain kedai tu, jangan masuk, pergi kedai lain. Dah masuk dah nak makan, makanan dah sampai dah pun, nampak makanan tu pelik, pergi bayar duit keluar. Jangan duk gagah makan. Selain pada bismillahirrahmanirrahim tu. Jadikan amalan, jangan baru buat sekali tak mau. Jadikan amalan dulu. Bila kita dah buat sekali, insya-Allah Allah akan bagi petanda. Cara petanda tu masing-masing dapat. Masing-masing cara dia tak sama, tuan-tuan. Saya mohon maaf jika salah dan silap. InsyaAllah kita mungkin ada masa, ada kelapangan, kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Dan untuk tak akhirnya saya mengambil kesempatan untuk mengumumkan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan para jemaah yang ingin mengerjakan umrah pada bulan Disember nanti. InsyaAllah bersama dengan saya masih lagi ada kekosongan. Saya ada bawa jemaah untuk mengerjakan umrah pada 10 Disember. 10 Disember bermula daripada Pulau Pinang. Flight bermula daripada Pulau Pinang. Okey, pada 10 Disember selama 13 hari. Dan saya sebagai mutawif dan saya sebagai pembimbing tuan-tuan, dan insya-Allah ada lebih kurang 10 seat lagi kekosongan. Jadi siapa nak kena segera boleh berhubung dengan saya ataupun boleh minta nombor telefon saya lah, mungkin dengan pihak Jatakuasa Surau dan sebagainya. Mohon maaf saya dah silap, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartas samawati wal ard abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.